Secara umumnya, teori memainkan peranan yang sangat penting kerana teori menyediakan satu kerangka untuk membantu kita memahami fenomena pendidikan yang kompleks secara lebih sistematik. Dengan menggunakan teori, kita bukan saja melihat sesuatu masalah pendidikan secara berasingan, tetapi dapat memahami corak struktur dan sistem sosial yang lebih besar yang mempengaruhi pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan, terdapat 3 teori utama, yaitu teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Pertama ialah teori fungsionalisme. Teori ini melihat masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri daripada berbagai bahagian yang saling berkaitan. Setiap bahagian mempunyai fungsi tertentu bagi memastikan kestabilan dan keharmonian masyarakat. Antara tokoh utama teori ini ialah Émile Durkheim yang melihat pendidikan sebagai proses sosialisasi moral dan pembentukan perpaduan sosial. Dalam konteks pendidikan, fungsi manifest ialah fungsi yang dirancang dan jelas, seperti pembinaan ilmu pengetahuan, sosialisasi nilai, persediaan tenaga kerja, dan pelaksanaan meritokrasi. Manakala fungsi laten ialah kesan yang tidak semestinya dirancang, seperti pembinaan jaringan sosial, pembentukan identiti nasional, dan perpaduan antara etnik. Walau bagaimanapun, teori fungsionalisme turut dikritik kerana terlalu menekankan keharmonian dan konsensus. Sebagai contoh, sistem peperiksaan mungkin kelihatan meritokratik, tetapi pencapaian pelajar juga boleh dipengaruhi oleh latar belakang sosioekonomi, lokasi tempat tinggal, dan kemudahan pendidikan yang dimiliki. Seterusnya ialah teori konflik. Berbeza dengan fungsionalisme, teori konflik melihat pendidikan dari sudut ketidaksamaan, kuasa dan persaingan antara kumpulan sosial. Karl Marx berpendapat bahawa institusi sosial boleh berkhidmat kepada kepentingan kelas yang berkuasa. Dalam bidang pendidikan, Pierre Bourdieu pula memperkenalkan konsep seperti model budaya, habitus dan reproduksi sosial. Pelajar daripada keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik biasanya memiliki pengetahuan, cara berkomunikasi dan pengalaman yang lebih hampir dengan budaya sekolah. Oleh itu, mereka mungkin mempunyai kelebihan berbanding pelajar daripada latar belakang yang kurang bernasib baik. Teori yang ketiga ialah interaksionisme simbolik. Teori ini memberi tumpuan kepada interaksi pada peringkat mikro, khususnya hubungan harian antara guru dengan pelajar serta antara pelajar dengan pelajar. Antara tokoh utama ialah George Herbert Mead yang menekankan pembentukan identiti melalui interaksi sosial. Erving Goffman pula menggunakan konsep dramaturgi, iaitu kehidupan sosial boleh dilihat seperti sebuah pentas di mana individu memainkan peranan tertentu. Dalam bilik darjah, guru memainkan peranan sebagai pendidik, manakala pelajar bertindak berdasarkan jangkaan dan situasi sosial yang berlaku. Howard Baker pula terkenal dengan teori pelabelan. Label seperti pandai, nakal, atau lemah boleh mempengaruhi cara seseorang pelajar melihat dirinya sendiri. Hal ini berkait dengan konsep ramalan yang merealisasikan diri, iaitu apabila jangkaan terhadap seseorang akhirnya mempengaruhi tingkah laku dan pencapaiannya. Oleh itu, guru perlu berhati-hati dalam memberikan label dan membentuk jangkaan terhadap pelajar. Selain teori-teori tersebut, interaksi merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya berlaku melalui penyampaian kandungan ilmu, tetapi juga melalui hubungan sosial. Interaksi boleh berlaku secara bersemuka, seperti perbincangan kelas, tutorial, dan pembelajaran kooperatif, ataupun secara tidak bersemuka, seperti pembelajaran dalam talian, forum perbincangan, dan tugas bertulis. Ketiga-tiga teori mempunyai pandangan yang berbeza terhadap interaksi. Fungsionalisme melihat interaksi sebagai cara untuk menyebarkan nilai dan norma masyarakat. Teori konflik pula melihat interaksi sebagai sesuatu yang boleh mencerminkan hierarki dan hubungan kuasa. Manakala interaksionisme simbolik melihat interaksi sebagai asas kepada pembentukan makna, identiti dan pencapaian seseorang pelajar. Sebagai kesimpulan, tidak satu teori yang sempurna untuk menerangkan keseluruhan realiti pendidikan. Fungsionalisme membantu kita memahami fungsi dan kestabilan sistem pendidikan, manakala teori konflik membantu kita mengenal pasti ketidaksamaan dan hubungan kuasa. Interaksionisme simbolik pula membantu kita memahami pengalaman individu dan interaksi yang berlaku dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih.